Pertanyaan seterusnya, saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Bahrom Tampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak memulakan soalan saya dengan rangkap pantun. Sila. Burung belatuk, burung tempua, terbang rendah mencari makanan. Soalan Tampin nombor 2, anggota keselamatan perlu pembelaan. Terima kasih Tampin. Sila Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan atau Timbalan menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari segi pantun tu saya minta maaf lah. Saya tak dapat jawab. Apapun saya ucapkan terima kasih, rakankan terima kasih kepada Dr. YB Tampin yang cukup prihatin terhadap para veteran. Saya pun tak tahu adakah beliau veteran, tapi bila cek-cek rupanya YB Tampin ini pernah menjadi core agama, iaitu beliau juga boleh dikira anggap veteran lah. Okey, warga veteran ATM sebenarnya bertuah kerana Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sememangnya amat komited dan memandang serius isu kebajikan veteran. Komitmen beliau dalam pencapaian 100 hari yang turut merakumi pelan pembinaan dan baik pulih rumah veteran membuktikan agenda kebajikan veteran ATM sentiasa dititik beratkan. Menteri Kanan Pertahanan juga merupakan pengerusi Majlis Veteran Kebangsaan, sebuah majlis yang ditubuhkan bagi mendalami dan menyelesaikan segala permasalahan berkaitan veteran ATM. Beliau juga telah beri saya tanggungjawab untuk mengenal pasti dan mencuba menyelesaikan segala permasalahan berkaitan veteran ATM yang memerlukan perhatian segera. Sebagai makluman Yang Berhormat dan sekalian, Kementerian Pertahanan telah menyediakan berbagai bentuk kemudahan serta bantuan kepada anggota veteran ATM yang berada dalam kesusahan dan memerlukan bantuan. Tambahan lagi, MINDEF merupakan satu-satunya kementerian di Malaysia yang mempunyai sebuah jabatan bagi mengurus isu dan mendengarkan permasalahan veteran, iaitu diwujudkan Jabatan Hal Ehwal Veteran yang kini diteraju oleh Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad sebagai ketua pengarahnya, 2 bintang. Bagi menjawab soalan yang dibangkitkan YB Tampin, sesungguhnya MINDEF amat menitik berat aspek kebajikan terutama berkaitan perumahan mampu milik kepada veteran ATM. Ini adalah sejajar dengan plan strategik MINDEF iaitu di bawah Teras Strategi Transformasi Kesejahteraan Veteran ATM. Kementerian beriltizam untuk melaksanakan program baik pulih dan pembinaan rumah baru bagi membantu veteran ATM yang berpendapatan rendah atau miskin dalam menyediakan tempat kediaman yang kondusif dan selesa diduduki. Jabatan Hal Ehwal Veteran telah bertanggungjawab untuk memperkasa program pemilikan rumah veteran ATM di samping mencari kaedah dan penyelesaian terbaik untuk membantu golongan veteran ATM yang masih belum memiliki rumah sendiri. Pada tahun ini, MINDEF telah memperuntukkan sejumlah 2.6 juta dengan sasaran pembinaan 28 rumah baru dan baik pulih 72 rumah di seluruh negara dengan jumlah pembahagian sama rata di setiap negeri. Tuan Yang Bertua, sebagai maklumat skop bantuan binaan baru diperuntukkan kepada veteran ATM yang tidak memiliki rumah atau mendiami rumah yang telah uzur, tidak selamat diduduki dan tidak ekonomi untuk dibaki serta mempunyai tanah atau tapak sendiri. Manakala skop bantuan baik pulih pula hanya melibatkan komponen-komponen asas rumah sahaja seperti bumbung, dinding, lantai, tingkap yang tidak melibatkan struktur asas rumah. Secara keseluruhannya, program ini merupakan satu usaha murni kerajaan bagi menghargai jasa dan penat lelah veteran ATM yang telah banyak berkorban dan menyumbang bakti kepada tanah air, khususnya veteran ATM dari kelompok kurang berkemampuan dan B40 dengan menawarkan kemudahan kediaman yang selesa dan selamat. Ringkas lagi, Tuan Yang Bertua, dari aspek kebajikan lain pula terdapat 7 skim bantuan kebajikan yang disediakan oleh MINDEF kepada golongan veteran yang memerlukan. 7 skim tersebut adalah seperti berikut. 1. Skim bantuan sara hidup, bantuan persekolahan kualifikasional kepada anak veteran, bantuan kemasukan ke universiti awam politeknik kepada anak-anak veteran, bantuan perubatan, bantuan peralatan pesakit, bantuan bencana alam dan bantuan pengurusan jenazah. Bagi tahun ini saja, MINDEF telah memperuntukkan sejumlah 35.7 juta bagi skim bantuan yang disediakan ini dan sehingga kini sejumlah 12,377 orang veteran ATM, balu dan tanggungan mereka telah pun menerima manfaat dari skim bantuan ini yang melibatkan pembelanjaan sebanyak 25.8 juta. Terima kasih. Sila Tampin, soalan tambahan pertama. 30 saat.
Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Berdasarkan jawapan yang dikemukakan oleh Timbalan Menteri, sebagai soalan tambahan, Tampin ingin menyinggung beberapa isu yang berkaitan dengan perumahan bekas anggota tentera, di mana Tampin difahamkan Kementerian Pertahanan pernah mensasarkan satu anggota satu rumah, yakni SASAR. Persoalannya, sejauh mana usaha itu telah dilaksanakan, berapa peratus anggota dan veteran tentera telah mendapat faedah daripada usaha yang dilakukan itu, apakah program tersebut akan diteruskan, bagaimana anggota veteran tentera hendak mendapat kemudahan tersebut, dan akhirnya saya mengharapkan Tampin menjadi tumpuan dalam perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Tampin, sila Timbalan Menteri. Ya, terima kasih YB Tampin. Soalan tambahan mengenai SASAR. SASAR ini merupakan program satu rumah satu anggota. Adalah satu agenda kebajikan Kementerian Pertahanan untuk melihat memastikan anggota tentera mendapat rumah dengan kadar harga yang di bawah pasaran. Di mana apabila diwujudkan, bila dibina rumah-rumah tersebut, sebahagian daripada jumlah yang dibina itu akan dihaskan kepada veteran. Jadi sukacita ya, saya maklumkan contohnya program SASAR di Sungai Besi sudah pun bermula pada 1 Jun 2021 dan dijangka siap 2024 dengan anggaran nilai rumah antara 150,000 hingga 250,000. Sebanyak 3,500 unit rumah akan dibina, di mana daripada 3,500 itu 900 kepada veteran. Sehingga kini jumlah permohonan yang diterima daripada veteran sebanyak 511 dan tak ada seorang pun permohonan daripada veteran ditolak. Dan juga tambahan lagi untuk yang berhormat, terdapat 2 lagi projek SASAR yang dirancang dan dilaksana dalam masa yang terdekat, iaitu di Kem Genting Kelang dan Kem Wodiburn yang melibatkan sebanyak 7,374 rumah diperuntuk, yang mana daripada 7,000 itu 1,106 diperuntukkan kepada veteran ATM dan dianggarkan nilai harga yang ditawarkan antara 150,000 hingga 400,000. Nilai harga rumah yang ditawarkan yang dimukim setapak ini adalah jauh di harga pasaran. Jadi ia macam dapat, kalau dapat siapa yang penerima macam dapat harga dia runtuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Pertamanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Menteri, Timbalan Menteri kerana telah menjaga kebajikan para tentera. Mengambil kira jasa dan pengorbanan tentera, sememangnya penting kebajikan perlu dijaga sebaik mungkin. Seperti mana dalam ia menjaga perlindungan ataupun melindungi negara dari segi keselamatan dan tanah air kita tempoh krisis dan sebagainya. Soalan saya, apakah inisiatif ataupun perancangan terkini yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu meringankan beban tentera, veteran tentera di kawasan-kawasan contohnya mereka ini dah bersara, dan apakah pembelaan mereka? Dulu dalam kawasan tentera, okey ada perumahan dan sebagainya, tapi bila bersara, perkara-perkara yang perlu diambil kira kerana mereka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Jempol, sila. Timbalan Menteri 1 minit. Okey. Wah, saya tak tahu YB Jempol ni, sebab saya tahu YB Jempol sahabat saya ni pejuang peneroka Felda dan wanita. Tak tahu pula dia pejuang veteran. Ya, seperti YB Padang Serai lah. Padang Serai saya tahu. Dia merupakan seorang pejuang veteran. Apapun tahniahlah kepada YB Jempol. Okey, soalan saya Okey, saya mengenai yang fokus utama ataupun inisiatif ni, kita di Kementerian ada 7. Kita tengah merancang 7 inisiatif baru untuk bantu veteran. Oleh kerana masa yang ringkas, pertama kita tengah rancang platform digital veteran iaitu e-dagang untuk usahawan veteran secara perniagaan secara online. Kedua, program outreach veteran ATM. Ketiga, smart card veteran ATM. Keempat, kempen tabung pahlawan, di mana satu kempen yang dibuat setiap tahunan. Ya, saya harap semua MP dapatlah beri sumbangan tanda penghargaan dan penghargaan kepada veteran kita. Kelima, penganugerahan pingat jasa Malaysia.
ini diberi kepada anggota ATM yang berkhidmat semasa darurat kedua berlaku iaitu daripada 69 hingga 1990. Keenam, allowance kewangan kepada penerima pingat jasa Malaysia. Ketujuh, satu sagu hati kepada 404 veteran yang menggelar diri mereka The Last Mohican. Kementerian melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran telah memohon penilaian semula ke atas kes anomali susulan kepada pelaksanaan skim laporan gaji Tan Sri Sheikh Abdullah 1972 pada 1 Ogos 72 yang memberi kesan ke atas 404 orang veteran pegawai ATM. Kerajaan dalam perancangan mempertimbangkan satu sagu hati bagi menunjukkan keprihatinan ke atas nasib 400 veteran tersebut. Terima kasih.